Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menceritakan 8 cara jin masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi sebelum korang meneruskan video ini, macam biasa, korang like dulu dan tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel ini. Jin syaitan boleh merasuk dan masuk ke dalam diri manusia dengan berbagai-bagai cara, seperti dalam aliran darah manusia. Dan manusia yang menggunakan khidmat jin syaitan untuk melakukan pengkhianatan kepada manusia lain pun melalui berbagai cara. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Syafiyah binti Huyah rahimahullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, sesungguhnya jin syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam sebagaimana darah yang mengalir dalam tubuhnya. Dari hadis di atas jelaslah bahawa jin syaitan dapat masuk ke dalam tubuh badan manusia dan terus sampai ke urat nadi dan darah manusia. Jin syaitan dapat berjalan dalam tubuh manusia seperti arus elektrik mengalir dalam kabel penyalurnya. Jin syaitan ini akan masuk ke dalam akal dan hati manusia, maka diolah-olahkan bermacam-macam bisikan-bisikan menerusi akal dan hati manusia hingga menyebabkan bermacam-macam godaan, kesakitan serta kebusukan hati. Timbul sifat-sifat kedengkian dan pergaduhan. Jin juga dapat menguasai manusia sehingga ia dapat menimbulkan perkelahian sesama manusia. Manusia kehilangan ingatan, hilang daya kemahuan dan kesedaran, bisa-bisa berbagai jenis penyakit sendi dan tulang-tulang yang timbul, ketumbuhan, gatal-gatal, kudis, kurap, kelumpuhan dan lain-lain lagi. Jin boleh memasuki badan manusia, sama ada diminta sendiri oleh manusia atau jin syaitan yang disuruh oleh penyihir atau tanpa disedari oleh manusia itu sendiri. Oleh itu, hinggap disebabkan kelalaian manusia atau dihantar oleh keturunan sendiri. Jin mendampingi dan memasuki manusia melalui salah satu cara yang berikut. Yang pertama, melalui qadam, atau manusia itu sendiri menjadikan jin sebagai sahabatnya dengan mempelajari seluk-beluk dan perjanjian dengan jin syaitan yang bersyarat tertentu. Yang kedua, melalui saka keturunan, seperti jin saka bidan, jin saka harimau, jin saka buaya yang diturunkan melalui perjanjian nenek moyangnya sendiri dengan melibatkan 7 keturunan. Yang ketiga, melalui ilmu hitam atau sihir yang dilakukan oleh manusia lain ke atasnya bagi membuat kemudaratan atau kebaikan dengan menggunakan 4 unsur, iaitu api, air, angin dan tanah. Yang keempat, kerana manusia itu sendiri lalai dari mengingati Allah atau melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, berarti mendekatkan diri untuk dikuasai oleh jin syaitan, jin hantu dan jin ifrit. Yang kelima, melalui kejahatan terhadap jin tertentu, seperti menjatuhkan sesuatu benda berat di sesuatu tempat yang ada jin tanpa menyebut nama Allah, sehingga menyebabkan kematian anak atau salah satu keturunan jin, atau membunuh ular tanpa menyedari datangnya dari jin. Yang keenam, kerana adanya jin lelaki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang suka bersolek atau wanita-wanita yang suka keluar rumah untuk memperlihatkan kecantikannya dan tidak memakai tudung serta suka mendedahkan aurat, atau sebaliknya jika jin betina yang menyukai seseorang lelaki. Yang ketujuh, melalui pengamalan jampi serapah, doa, zikir terkhas kepada jin syaitan dan ayat-ayat tertentu yang boleh mendatangkan jin syaitan apabila telah memasuki badan manusia. Walau dengan apa cara sekalipun, jin tersebut akan mendiami salah satu tempat berikut di anggota tubuh badan manusia, walaupun mereka bebas bergerak-gerak dalam tubuh manusia. 8. Terkadang-kala jin syaitan memasuki tubuh manusia apabila manusia mengganggu atau melalui tempat tinggal jin seperti sebuah kolam air atau tempat permainan, atau perkampungan jin seperti gua-gua, busut-busut dan hutan-hutan, atau menguruskan mayat atau tempat perkuburan. Apabila melalui tempatnya, maka jin-jin penunggu bertindak memasuki tubuh sebagai pendamping dan melakukan bermacam-macam onar. Bagaimanapun,
jin atau hantu-hantu sukar dikikis daripada masyarakat Melayu kerana kecenderungan ibu bapa menakutkan anak-anak menyebabkan anak mereka benar-benar takut akan hantu dan percayakan bahawa hantu itu wujud. Terkadang kala seperti banyak berlaku jin syaitan menjadi jin pendamping memasuki badan kanak-kanak yang menyebabkan dapat penyakit sawan, kerosakan mental, gila, kecacatan fizikal seperti lumpuh, menjadi akal kurang upaya, menjadi pondan atau tomboy dan menjadi pemalas. Sekian saja video kali ini. Jika anda suka dengan video ini, silakan tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan pada channel ini.